Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kiramil Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أما بعد. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita berbagai-bagai nikmat. Nikmat kelapangan waktu, nikmat dapat mendengarkan kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat menemukan kita sekali lagi dalam mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nikmat macam-macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang tidak terhitung. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika mana engkau ingin menghitung nikmat-nikmat Allah, engkau tidak akan mampu untuk menghitungnya. Jadi yang termampu adalah kita membacakan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Segala puji bagi Allah, pujian yang meliputi semua nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, meliputi nikmat-nikmatnya dan meliputi nikmat yang akan diberi, yang tambah-tambahan nikmat-nikmat yang akan diberikan. Yang sekarang kita dah syukur, yang akan datang pun kita dah syukur. Subhanallah. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kurnianya. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala terutama sekali nikmat taufik dan juga nikmat hidayat. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita pimpinannya, terus memberikan kepada kita nikmat taufik dan hidayat, terus memberikan kepada kita kesempatan untuk kita dapat sama-sama mendengarkan sejarah sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pelajaran kita, menjadikan kita dengan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita orang yang lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makin kita banyakkan selawat terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua ilmu-ilmu itu ilmu yang bermanfaat, dan juga kita dapat memanfaatkan kepada orang lain, dan juga kita diberikan kefahaman yang benar agar kita tidak tersilap dalam memahami sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kembali dalam pelajaran sirah nabawiyah, di mana pada minggu yang lalu kita sedang menceritakan apa yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Warakah bin Naufal. Nabi diberitahu oleh Warakah bin Naufal tentang bahawa Nabi itu akan diangkat menjadi Nabi akhir zaman. Baik, sebelum saya nak sambung pada
pelajaran malam yang mulia ini, apa yang kita lalu daripada minggu yang lalu dan 2 minggu yang lalu, kita kena ingat ini semua adalah berkenaan Nabi belum berjumpa dengan Malaikat Jibril AS mendapat surah Iqra. Kan saya dah katakan dia adalah flashback. Kan? Dia adalah flashback. Jadi kita belum sambung lagi apa yang berlaku setelah Nabi mendapat wahyu yang pertama. Baik, jadi kita menyambung apa yang telah kita lalu pada minggu yang lalu. Para ulama ada berselisih pendapat tentang mengapakah Warakah bin Naufal mengatakan wahai anak saudaraku, dan juga mengatakan wahai sepupuku. Baik, kita fokuskan satu dulu. Kenapa Warakah bin Naufal memanggil Nabi SAW wahai anak saudaraku? Baik, ulama mengatakan di antara sebabnya, ni diperselisihkan ulama. Di antara pendapat ulama adalah kerana Warakah bin Naufal ini dahulu kala merupakan kawan rapat kepada ayahanda Nabi SAW, Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Ayahanda Nabi SAW, Abdullah, merupakan kawan rapat kepada Warakah bin Naufal. Dan rapatnya mereka itu seolah-olah mereka berdua ini adalah adik-beradik. Rapatnya mereka ni berdua ni seolah-olah mereka ini adalah seperti adik-beradik. Jadi sebab itu Nabi SAW itu dipanggil sebagai wahai anak saudaraku. Wahai anak saudaraku. Baik. Tentang kenapa dipanggil wahai sepupuku. Kenapa dipanggil wahai sepupuku? Maka ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan kerana nasab Nabi dengan nasabnya Warakah bin Naufal bertemu kepada datuk Nabi SAW yang bernama Qusay bin Kilab bin Murrah. Subhanallah. Bertemu kat situ. Jadi macam seolah-olah pangkat sepupu. Seolah-olah seperti pangkat sepupu. Dan sebab tu dipanggil wahai sepupuku. Dan pendapat yang lain pula mengatakan kerana Nabi SAW berkahwin dengan sepupunya Warakah bin Naufal. Jadi so-called masuk kategori sepupu juga. Subhanallah. Jadi ni pengetahuan, mungkin tambahan ilmu yang baru untuk kita tentang Nabi SAW. Mengapa Nabi dipanggil anak saudaraku oleh Warakah bin Naufal. Baik. Kemudian diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW didatangi malaikat Jibril pada waktu sahur hari Isnin. Bermakna waktu berdekatan dengan waktu subuh, waktu fajar. Nabi SAW didatangi oleh malaikat Jibril pada waktu sahur, yang sudah berdekatan dengan waktu subuh, dalam keadaan jaga, bukan dalam keadaan tidur. Dan inilah riwayat yang dipakai. Nabi SAW menerima wahyu, didatangi oleh malaikat Jibril AS dalam keadaan jaga, bukan dalam keadaan tidur. Dan ini adalah riwayat yang dipakai. Kerana riwayat ini ada dalam Sahih Al-Bukhari. Apa yang dikatakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis keberapa? Cari sendiri. Orang sekarang ni tak boleh percaya. Bukan tak percaya, susah nak percaya orang. Cakap sini, mana dalilnya? Kat mana kita nak jumpa dalilnya? Awak ni jangan bukan-bukan. Asyik cari dalil, tak percaya orang. Walaupun orang tu ustaz, walaupun orang tu habib, mesti tak percaya. Hatta imam-imam yang besar pun tak percaya. Pasal nak bukti. Dia ingat imam-imam dahulu ni nak kelintong-kelintong orang agaknya, tak ada kerja lain. Jadi kalau tahu buktinya, kisah ini, riwayat Sayyidatina Aisyah ini ada dalam Sahih Bukhari. Cari sendiri. Subhanallah. Baik. Dalam penurunan wahyu yang pertama ini, kita dapati bahawa malaikat Jibril alaihissalam mengajarkan kepada Nabi diulang sebanyak 3 kali. Kan? Nabi SAW diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam, dan dia itu diulang sebanyak 3 kali. Daripada sini kita boleh faham adalah cara mendidik seseorang,
cara mendidik itu dan cara mengajar itu janganlah kita lebih daripada 3 kali. Sama ada kita nak mendidik itu atau mengajar itu anak kita, kita nak mendidiknya itu janganlah kita lebih daripada 3 kali. Maksud 3 kali ni apa? Kalau kita nak rotan dia. Tapi kita ingat rotan dia ada perbezaan mendidik ataupun menyiksa. Kalau 3 kali rotan tu tak nama menyiksa. Yang menyiksa tu budak tak dengar cakap, kepala hentam kat tembok dulu. Bapak geram sangat. Mak tak boleh tahan, rotan anak 40 kali. Subhanallah, tak boleh. Itu namanya abuse. Itu namanya abuse. Jadi kalau kita nak mendidik, kalau kita nak sama ada kita nak mengulang apa yang kita katakan ataupun mengulang apa yang kita ajarkan, maka ulang itu tidak boleh, jangan lebih daripada 3 kali. Subhanallah, Nabi SAW kalau mengatakan satu perkara, Nabi akan ulang 3 kali. Orang faham benar apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Jadi begitu juga kalau kita nak rotan, of course rotan itu rotan yang tidak mencederakan. Rotan pakai apa? Pakai besi, pakai exhaust motor. Bagus. Maka itu mencederakan, hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Tak boleh. Subhanallah. Baik. Satu dikatakan oleh Al-Imam Suyuti rahimahullah ta'ala membawakan sebuah hadis yang daif yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu an. Bahawasanya Nabi SAW melarang para pendidik untuk memukul budak lebih daripada 3 kali. Nabi SAW melarang para pendidik untuk memukul budak lebih daripada 3 kali. Subhanallah. Jadi nak beritahu pada kita ini satu faedah. Nabi diberitahu oleh malaikat Jibril AS 3 kali, bermakna 3 kali itu adalah maksimum untuk cara kita mendidik. Dan kalau kita nak memukul tidak boleh lebih daripada 3 kali. Of course lah, walaupun dia tak lebih daripada 3 kali, janganlah 3 kali itu kita gunakan dengan kekerasan. Maka hukumnya adalah haram. Muka, badan, ini semua yang mencederakan ini hukumnya adalah haram. Tak boleh. Tak boleh, subhanallah. Baik. Itu bab berkenaan dengan cara mendidik. Al-Imam As-Suhaili mengatakan bahawasanya penutupan 3 kali terhadap baginda, Nabi diselubungi 3 kali. Nabi SAW diselubungi 3 kali itu adalah sebagai isyarat. Ini pendapat beliau lah. Sebab pendapat beliau kita cuma bacakan. Adalah sebagai isyarat bahawa Nabi akan menempuhi 3 ujian yang berat. Sebagai isyarat bahawa Nabi SAW akan ditempuhi 3 ujian yang berat. Yang pertama, Nabi akan diusir, yakni diboikot. Orang-orang Mekah akan boikot Nabi SAW. Kita akan lalu tu nanti. Nabi diboikot oleh orang-orang Quraisy pada tahun ke-7 daripada kenabian. 3 tahun Nabi kena boikot. Sampai orang-orang Islam makan daun kayu, makan daun-daun di pokok kerana menahan kelaparan. La haula wala quwata illa billah. Subhanallah, ini ujian Allah berikan kepada Nabi SAW. Kemudian dia kata sini, yang kedua, Nabi akan diancam bunuh. Itu akan kita dengar nanti bila sudah berdekatan dengan peristiwa hijrah. Yang ketiga, Nabi akan dikeluarkan daripada negerinya yang dicintainya. 3 ujian Nabi yang berat. Subhanallah. Baik. Balik pada tentang cerita Nabi mendapatkan wahyu yang pertama. Setelah Nabi SAW menerima wahyu yang pertama, baginda turun dari Jabal Nur dalam keadaan takut dan terketar-ketar. Dan langsung pulang ke rumah bertemu dengan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Nabi SAW apabila telah menerima wahyu yang pertama, Nabi langsung pulang ke rumah. Pulang ke rumah, turun daripada Jabal Nur dalam keadaan takut dan terketar-ketar. Takut ni pasal jumpa makhluk yang tak pernah dilihat.
dan langsung pulang ke rumah Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Subhanallah. Jadi di sini apa yang kita boleh faham adalah Siti Khadijah radhiyallahu anha itu ada orang yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di mana kan Nabi itu kalau ada masalah dalam keadaan takut akan menjadikan Siti Khadijah itu tempat sandaran yang pertama. Nabi ada bersahabat dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nabi tak jumpa Sayyidina Abu Bakar dulu. Nabi jumpa siapa? Jumpa isteri yang tercinta. Subhanallah. Jadi ni kita ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita ada problem, kita cari kawan. Cari members, mak bapak kita ketepikan, isteri kita ketepikan, suami kita ketepikan. Jangan. Jadi pada masa yang sama juga mak bapak, isteri, suami nak mainkan peranan juga. Jangan dulu kalau anak asyik cerita je, mak bapak sibuk main handphone, sibuk baca surat khabar, sibuk tengok TV, sibuk tengok YouTube dan sebagainya. Jadi kalau anak melihat mak bapak macam gitu, macam mana anak nak dapatkan perhatian daripada mak bapak? Tak menjadi salah, tak jadi masalah, tak menjadi satu perkara yang aneh kalau anak itu meminta pendapat daripada kawan-kawan dia. Salah siapa? Berpunca daripada kat rumah juga. Begitu juga dengan suami. Isteri nak ceritakan problem, suami kata, nantilah, awak ni tak habis-habis dengan problem awak, saya nak tidur lah, memekak lah. Isteri pula pun sama juga, bila suami nak cerita, isteri kata, bang, saya penat lah jaga budak-budak. Abang tak payah cerita lah bang, abang solve sendiri lah abang punya masalah. Jadi kalau keadaan begitu berlaku antara hubungan suami isteri, hubungan tu tak akan jadi healthy. Maka mereka akan mencari sos di luar sana untuk menceritakan masalah-masalah yang mereka hadapi. Berpunca dari salah siapa? Salah pasangan, salah orang-orang yang berada di dalam rumah itu sendiri. Kita nak kena jadikan kita ni tempat orang yang boleh bergantung pada kita. Boleh cerita, kita dengar, cuba fokuskan, cuba digest dalam otak kita, cuba kasih pendapat apa yang kita semampu kita. Subhanallah. Jadi itulah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Nabi langsung pulang ke rumah cari Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Nabi pulang ke rumah, Nabi kata, zammiluni, selimutilah aku. Setelah diselimutkan, maka ketakutan itu hilang. Kemudian baginda menceritakan apa yang terjadi. Nabi menceritakan kepada Siti Khadijah apa yang terjadi, dan langsung Nabi kata, aku khawatir akan diri aku. Jadi Nabi SAW pulang ke rumah, minta Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha menyelimuti Nabi SAW, dan Siti Khadijah selimutkan. Siti Khadijah bila nampak macam gitu, dia tak membibil. Maaf kalau orang yang suka membibil, bukan orang kat sini lah, orang sebelah utara kiri sikit, kat mana pun tak tahu. Siti Khadijah bila Nabi pulang dalam keadaan malam-malam, pagi hampir subuh itu, dalam keadaan sebegitu dalam ketakutan, Siti Khadijah tak membibil. Tu dah bang, siapa suruh pergi naik Gua Hira, kan dah jumpa benda bukan-bukan, dan sebaik tak kena makan dengan singa. Tu kalau kena orang utara sebelah kiri sikit, mungkin macam gitu agaknya. Suami dalam keadaan macam gitu, isteri memainkan peranan, kedepankan keadaan dulu. Problem itu nanti boleh tanya. Settlekan dulu dengan Nabi, dengan suami dahulu, orang yang kita sayang dahulu. Jangan nak marah dulu, settlekan dulu, tenangkan keadaan dulu. Barulah kita boleh nak bertanya kenapa boleh berjadi semua ini dan sebagainya. Jadi Siti Khadijah radhiyallahu anha, Nabi minta selimut, Siti Khadijah selimutkan. Nabi SAW, ketakutan Nabi itu hilang. Hilang ketakutan Nabi. Apa yang Nabi terketar-ketar, apa yang Nabi rasa susah dan sebagainya, hilang. Dan langsung bila Nabi dah tenang, Nabi ceritakan kepada Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha apa yang berlaku tadi, dan Nabi beritahu, aku takut, aku khawatirkan akan diri aku. Tentang perkataan aku khawatirkan tentang diriku ini, nanti kita akan bahaskan. Dia ada beberapa tafsiran para ulama. Baik. Langsung Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha mencari akal macam mana nak tenangkan lagi Nabi SAW. Walaupun Nabi tadi dah tenang, tak menggigil lagi, tak terketar-ketar lagi, tapi Siti Khadijah masih lagi nak cari akal apa yang boleh untuk menenangkan Nabi SAW. Nampak, ini peranan isteri yang salihah.
Isteri yang solihah sentiasa nak menenangkan hati suami apabila hati suami itu ditimpa dengan gusaran, ditimpa dengan kerisauan, ditimpa dengan stres. Tapi isteri jangan jadi pendorong pula. Abang stres, abang nak saya belikan rokok lah pula. Rokok pula keluar. Bukan itu caranya. Tenangkan suami. Tenangkan suami. Jadi suami itu bila diceritakan, ditenangkan oleh isteri, akan hilang. Mungkin dia akan lupakan semua yang dia alami daripada perkara-perkara yang merisaukan hati dia. Apa kata Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha? Ya Rasulullah, bergembiralah. Ya, bahasa kita, ya Rasulullah, jangan risau, bergembiralah. Subhanallah. Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Macam mana Nabi tak sayang Siti Khadijah Al-Kubra? Subhanallah. Baik. Ya Rasulullah, bergembiralah, demi Allah, Allah selamanya tidak akan membiarkanmu. Awal sekali Siti Khadijah mengatakan, ya Rasulullah, bergembiralah. Be happy ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Kenapa kena be happy? Kerana Allah selamanya tidak akan membiarkanmu ya Rasulullah. Allah selamanya tidak akan membiarkanmu dicederai oleh mana-mana makhluk. Allah selamanya tidak akan membiarkanmu dizalimi oleh orang makhluk-makhluk yang lain. Baik. Sesungguhnya kenapa semua itu boleh berlaku? Sesungguhnya engkau suka menyambung tali silaturahim, selalu berkata yang benar, suka membantu orang yang dalam keadaan orang lain yang keletihan, sering membantu orang yang tidak berpunya, menghormati tetamu dan menolong orang-orang yang berkata benar. Subhanallah. Jadi Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha nak menenangkan Nabi SAW dengan menyebutkan jasa baik Nabi SAW. Siti Khadijah mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang suka menyambung tali silaturahim, sering menghubungi keluarga, sering menyambungkan tali silaturahim, menjaga hubungan antara keluarga, selalu berkata yang benar, suka membantu orang lain yang keletihan, mana-mana orang yang letih, yang tak mampu lagi untuk mengangkat barang-barangnya, engkau suka membantu mereka ya Rasulullah. Sering membantu orang yang tidak berpunya, orang-orang yang kekurangan, tidak mempunyai harta dan sebagainya, sering engkau bantu mereka ya Rasulullah. Engkau sering menghormati tetamu, mana-mana tetamu yang datang, engkau sering menghormati mereka, memberikan mereka layanan yang terbaik sebaik mungkin. Dan engkau sering menolong orang-orang lain berkata yang benar. Jadi Siti Khadijah radhiyallahu anha cuba nak cakap perkara-perkara yang boleh menenangkan hati Nabi SAW dengan memuji Nabi dan sebagainya. Pasal apa? Dia punya point tu, Siti Khadijah cuba sedaya upaya nak menenangkan hati Nabi SAW. Baik. Kemudian setelah mana Nabi SAW sudah dalam keadaan tenang sedikit, maka Siti Khadijah radhiyallahu anha berjumpa dengan Waraqah bin Naufal. Tapi kali ini berjumpa dengan Waraqah bin Naufal, Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha membawa Nabi SAW bersama. Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha membawa Nabi SAW sama-sama pergi jumpa Waraqah bin Naufal. Berjumpa kat mana? Berjumpa di rumahnya Waraqah bin Naufal. Baik. Bila berjumpa dengan Waraqah bin Naufal, Siti Khadijah berkata, wahai sepupuku, dengarkan apa yang nak dikatakan oleh anak saudaramu. Siti Khadijah radhiyallahu anha berkata dengan Waraqah bin Naufal, wahai sepupuku, dengarkan apa yang nak dikatakan oleh anak saudaramu ini. Siapa? Rasulullah SAW. Baik. Waraqah berkata, wahai anak saudaraku, beritahu aku apa yang kau lihat tadi. Waraqah bertanya, apa yang kau lihat tadi ya Rasulullah? Maka Nabi SAW langsung menceritakan apa yang baginda lihat.
Maka Warakah berkata, itu adalah namus yang juga diutuskan kepada Nabi Musa alaihi salam. Warakah berkata simple je. Pasal tadi kalau kita masih lihat kita dengar pada minggu yang lalu, Warakah sudah beritahu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini pula Nabi jumpa lagi dengan Warakah kali kedua. Jumpa kali kedua, Warakah mengatakan itu adalah namus. Nama bagi malaikat Jibril alaihi salam, yang juga diutuskan kepada Nabi Musa alaihi salam. Sambung kata Warakah bin Naufal. Apa kata Warakah? Aku harap aku masih hidup ketika engkau melakukan dakwah di atas jalan Allah. Warakah berkata, aku ni harap sangat. Aku ni harap umur aku ni panjang. Aku ni masih hidup ketika engkau sedang melakukan dakwah di atas jalan Allah. Hal ini menunjukkan bahawa Nabi SAW setelah mana mendapat wahyu yang pertama, Nabi tidak diperintahkan untuk berdakwah. Nabi tidak diperintahkan untuk berdakwah. Dalam bahasa kita, just keep it to yourself. Just let you know that you are a Nabi now. You are a prophet now. Tu bahasa kita lah. Jadi daripada sini dapat difahami bahawa Nabi tak diperintahkan untuk dakwah lagi. Sebab itu Warakah bin Naufal mengatakan, aku ni harap umur aku ni panjang bila engkau sedang berdakwah di atas jalan Allah. Subhanallah. Bermakna apa? Warakah nak backing Nabi SAW. Baik. Kemudian kata lagi Warakah bin Naufal, aku berharap aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu. Subhanallah. Warakah mengatakan lagi, aku ni harap. Kalau minggu lepas kita dengar, Warakah mengatakan engkau akan diusir, engkau akan disakiti, engkau akan didustakan. Kan kita dah dengar tu pada minggu yang lalu. Tapi kali ini Warakah mengatakan lagi, aku ni harap sangat, aku ni masih ada, aku ni ada ketika engkau diusir oleh kaummu. Bermakna halau daripada kota Mekah. Subhanallah. Warakah bin Naufal nak ada dengan Nabi SAW. Begitu yakin dia dengan Nabi SAW. Baik. Rasulullah SAW kemudian bertanya, apakah mereka akan mengusir aku? Subhanallah. Nabi bertanya, apakah mereka semua, bermakna kaum-kaum Nabi, umat Nabi ni, bermakna orang-orang Quraisy khususnya yang tinggal di Mekah ini akan mengusir aku? Nabi tanya ni, kenapa Nabi tanya? Nak menunjukkan betapa sayangnya Nabi SAW kepada kaum Quraisy. Busuk-busuk pun bau-bau bacang lah. Bahasa kita, busuk-busuk pun ada pertalian darah. Anak kita kalau macam mana punya nakal, macam mana punya derhaka pun, takkan kita tetap akan cakap busuk-busuk pun anak saya. Kan? Begitulah Nabi SAW. Lebih menyayangi kita daripada mak bapak kita sayang kita. Subhanallah. Nabi sampai tanya, apakah mereka akan mengusir aku? Menunjukkan betapa sayangnya Nabi kepada kaum Quraisy, dan pada masa yang sama juga menunjukkan betapa sayangnya Nabi kepada kota Mekah, kota kelahiran Nabi SAW. Subhanallah. Bermakna Nabi dah dengar ni, bermakna Nabi akan merasa kesedihan itu. Langsung Warakah bin Naufal menjawab apa yang ditanyakan oleh Nabi SAW. Dalam kalau bahasa Arabnya awamukhriji, apakah mereka akan mengusirkan aku? Warakah menjawab iya. Kenapa? Kerana tidak ada seorang Nabi pun, tidak ada seorang pun yang membawa seperti apa yang dibawakan kepadamu, melainkan akan dimusuhi oleh kaum mereka. Kata Warakah bin Naufal, tidak ada seorang pun yang membawa seperti apa yang dibawakan kepadamu ya Rasulullah, melainkan akan dimusuhi oleh oleh kaum mereka. Semua. Yang namanya Nabi Musa alaihi salam, yang namanya Nabi Isa alaihi salam, yang namanya Nabi Saleh alaihi salam, semuanya itu membawakan risalah yang sama dibawakan oleh Nabi SAW. Dan semuanya mereka itu diusir, dimusuhi oleh kaum mereka. Subhanallah. Jadi Warakah bin Naufal ni beritahulah, nak Nabi faham tentang apa yang akan Nabi tempuh nanti pada masa akan datang.
Sehingga dikata kerana dan para nabi-nabi itu akan diusir dari tempatnya kerana dimusuhi oleh kaumnya. Sama kata Waraqah bin Nawfal, dan nabi-nabi itu akan diusir dari tempatnya kerana dimusuhi oleh kaumnya. Subhanallah. Sehingga mana dikatakan oleh sebagai riwayat, setiap para nabi itu apabila mereka didustakan oleh kaumnya, setiap para nabi itu apabila mereka itu dihalau keluar oleh kaumnya daripada tempat mereka, maka mereka akan menuju ke Kaabah beribadat sehingga wafat. Hampir semua nabi dan rasul itu apabila setiap kali mereka sedang dihalau oleh kaumnya, mereka akan pergi menuju ke Baitullah, akan menuju ke Kaabah beribadat di sana sehinggalah mereka diambil Allah SWT pergi. Jadi nak beritahu kepada kita, begitulah keadaan orang-orang yang berada di atas landasan siratul mustaqim. Siap diuji, siap akan dimusuhi, siap akan dicemuhi. Subhanallah. Baik macam mana pun kita akan kena siap diuji. Subhanallah. Bukan kita minta, tapi kita akan diuji. Pasal Allah dalam ayat yang kita lalu pada yang kita bacakan pada minggu yang lalu, walanabluwannakum. Allah pakai nun taukid, nun yang menunjukkan perkara ini confirm akan berlaku. Bermakna Allah pasti akan uji. Subhanallah. Baik. Waraqah berkata lagi, andai aku masih hidup, andai aku masih hidup pada waktu, aku pasti akan menolongmu dengan sekuat tenagaku. Waraqah bin Nawfal ni sambung lagi, dia kata, andai kata aku masih hidup, aku ni masih umur panjang ketika waktumu ya Rasulullah, mana waktu Nabi sedang menjalankan dakwah, ketika Nabi SAW sedang diangkat oleh kaumnya ataupun sedang dihinakan oleh kaumnya, diusir oleh kaumnya, kalau aku masih hidup, pasti aku akan menolongmu dengan sekuat tenaga aku. Walaupun aku dah tua ya Rasulullah, aku tetap akan membantumu ya Rasulullah dengan sekuat tenaga aku. Subhanallah. Walaupun sudah berumur, semangatnya semangat orang muda. Subhanallah. Baik. Waraqah kemudian berkata kepada Sayyidatina Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Setelah berkata dengan Nabi SAW, maka Waraqah menulis kepada sepupunya Khadijah, wahai Khadijah, sesungguhnya apa yang dikatakan oleh suamimu Rasulullah SAW adalah benar. Waraqah bin Nawfal punya turn pula nak tenangkan, nak confirmkan, nak tetapkan kepercayaannya Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Wahai Khadijah, sesungguhnya apa yang diberitahukan oleh sepupumu, apa yang diberitahukan oleh suamimu Rasulullah SAW adalah perkara yang benar. Adalah perkara yang benar. Dan ini adalah permulaan kenabian. Dan ini adalah permulaan kenabian. Jadi Waraqah bin Nawfal, setelah mana menenangkan Nabi SAW, menenangkan Nabi bahawa Nabi ini akan kena uji, akan kena usir, dan bagaimana Waraqah bin Nawfal punya niat, andai kata umur beliau tu panjang, nak membantu Nabi SAW, nak menolong Nabi, nak backing Nabi, jadi Waraqah bin Nawfal ini in a way memberitahu kerana nak mencekalkan hati Nabi SAW. Kemudian berpindah kepada Siti Khadijah Al-Kubra, beritahu kepada Siti Khadijah, wahai Khadijah, sesungguhnya apa yang diberitahukan oleh suamimu itu adalah benar. Dan ini adalah permulaan kenabian. Subhanallah. Jadi kita dengar ni tentang bagaimana Waraqah bin Nawfal. Subhanallah. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan tentang sedikit sekelumit daripada Waraqah bin Nawfal yang disebutkan dalam kitab Sirah Al-Halabiyah. Subhanallah. Semoga Allah SWT memimpin kita, memberikan kita taufik dan hidayat, memberikan kepada kita kefahaman yang benar, memberikan kepada kita ilmu yang manfaat sehingga bertambah cinta kita terhadap Nabi SAW. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan.
Wallahu a'lam bisawab. Kita tutup dengan surah Wal-Asri dan tasbih kafaratul majlis. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.